Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan topik yang baru ataupun bab yang baru, iaitu bab 3, sumber tenaga. Baik, kita terus saja ke topik 3.1, sumber tenaga. 3.1.1 Definisi tenaga dalam kehidupan. Tenaga boleh ditakrifkan sebagai keupayaan membuat kerja atau lebih mudah dikatakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu kerja atau proses. Keperluan kepada tenaga penting untuk memastikan semua benda hidup boleh menjalankan proses kehidupan seperti bergerak, bernafas dan tumbesaran. Di samping itu, tenaga diperlukan untuk menggerakkan, memindahkan, memanaskan dan mencairkan benda bukan hidup yang kita temui dalam konsep perubahan bentuk tenaga. Baik, kita lihat pula keperluan tenaga pada benda hidup dan benda bukan hidup. Baik, dalam rajah di bawah ni, kalau kita tengok, keperluan tenaga pada benda hidup membolehkan kehidupan ataupun hidupan menjalankan proses kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbesaran dan berinteraksi. Okey. Kalau kita lihat dalam rajah tu, ada gambar tu, itu ialah benda-benda hidup. Manusia, haiwan dan pokok-pokok adalah benda hidup. Baik. Keperluan tenaga untuk benda bukan hidup menyebabkan berlakunya aktiviti seperti pergerakan tempat, lantunan, pemanasan dan pencairan sesuatu bahan. Ini ialah aktiviti bagi peralatan dan juga mesin. Contohnya dalam rajah ni ialah jentolak, kereta dan juga peti ais. Ketiga-tiga benda ni memerlukan tenaga untuk berfungsi. Kalau jentera tu dia memerlukan bahan api kan, bahan api diesel untuk menjana tenaga bagi membolehkan dia bergerak. Sementara peti ais dia memerlukan tenaga elektrik supaya dia dapat berfungsi. Begitu juga dengan kereta, memerlukan bahan api petrol, iaitu tenaga kimia yang akan ditukarkan kepada bentuk tenaga lain supaya kereta ini dapat bergerak. Okey. Kita belajar macam mana pembakaran dalam enjin kan. Ini menukarkan bahan api kepada tenaga haba, kemudiannya kepada tenaga mekanikal yang boleh menggerakkan kereta. Baik. Bentuk-bentuk tenaga. Tenaga terdapat dalam pelbagai bentuk. Kesemuanya mempunyai kepentingan dan definisi yang tersendiri. Pemahaman bentuk tenaga dapat membantu kita mengenal pasti dengan lebih tepat keperluan terhadap tenaga. Baik, kita lihat dalam rajah di bawah ni bentuk-bentuk tenaga. Okey. Ada tenaga keupayaan, tenaga elektrik, tenaga nuklear, tenaga mekanikal, tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga bunyi dan tenaga haba. Ini ialah bentuk-bentuk tenaga. Baik. Dalam info di bahagian bawah ni, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi hanya boleh bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, kita tak boleh cipta tenaga, tetapi tenaga ni boleh diubah, boleh bertukar daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Kita tak boleh cipta dan tak boleh musnahkan tenaga ni. Sebagai contoh, tenaga cahaya melalui proses fotosintesis menghasilkan tenaga kimia yang menjadi sumber makanan kepada tumbuhan hijau. Kemudian dynamo. Dynamo ni
Dia diputarkan. Bila dia putar tu ialah tenaga mekanik. Apabila dinamo ni berputar, dia menghasilkan tenaga elektrik. Maknanya tenaga mekanik diubah menjadi tenaga elektrik. Kemudian gambar yang berikut ni ialah pembakaran lilin. Lilin itu ialah bahan kimia yang mengandungi tenaga kimia. Kemudian apabila dibakar, dia bertukar kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Kemudian loceng. Apabila loceng ditekan, ini ialah tenaga mekanikal, tenaga mekanik. Kemudian loceng yang ditekan tadi menghasilkan bunyi. Itu ialah tenaga bunyi. Maknanya dekat sini, pada loceng itu tenaga mekanik ditukar kepada tenaga bunyi. Ini ialah contoh-contoh perubahan tenaga. Seterusnya kita lihat 3.1.2, kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan. Yang pertama, kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan adalah untuk memastikan kelestarian keseimbangan terhadap hidupan di muka bumi terus berlaku secara semula jadi. Kedua, tenaga diperlukan untuk segenap aspek kehidupan manusia, termasuklah peralatan yang digunakan dalam rutin kerja harian manusia, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pencahayaan, aplikasi sistem yang canggih dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai contoh, tenaga elektrik membolehkan peralatan seperti telefon bimbit, tablet dan sebagainya berfungsi. Tenaga elektrik juga membolehkan kita memainkan muzik, menayangkan gambar di televisyen, memasak makanan, menyejukkan suhu rumah dan menggerakkan kenderaan. Baik, yang keempat, sektor industri dan pertanian juga memerlukan tenaga elektrik bagi menjalankan aktiviti pengeluaran produk. Kebiasaannya, mesin yang digunakan memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Itu ialah kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan. Ada 4 kepentingan. Sumber tenaga. Terdapat 2 jenis sumber tenaga, iaitu sumber tenaga tidak boleh diperbaharui dan sumber tenaga boleh diperbaharui. Jadual 3.1 menunjukkan perbezaan antara sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Baik, ada 2 jenis sumber tenaga, iaitu sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Kita tengok dari aspek maklumat. Apa dia sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ni? Iaitu tenaga yang dihasilkan melalui sumber yang terhad. Itu maksud sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Dia terhad. Dia takkan ada baru. Tak akan ada yang baru. Apabila dah digunakan, dia tak menghasilkan sumber tenaga yang baru lagi. Bila pakai, habis. Itu maksud dia. Baik, sumber tenaga boleh diperbaharui. Ialah tenaga yang dihasilkan melalui sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Contohnya, sumber-sumber yang digunakan, dia ada lagi. Bila guna, ada lagi. Bila guna, ada lagi. Maksudnya, dia tidak akan habis. Okey. Sebagai contoh, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui ialah petroleum, gas asli, tenaga nuklear dan arang batu. Sementara contoh sumber tenaga boleh diperbaharui pula ialah cahaya matahari, hidro ataupun air, angin, ombak, geothermal dan biojisim. Ini ialah sumber tenaga yang tidak akan habis sehingga hari kiamat lah. Baik. Ketiga, kesan berdasarkan apa? Ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Apabila kita membincangkan kelestarian, kita tak dapat lari daripada
tiga aspek ini, iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Baik, pertama kita lihat dulu dari segi ekonomi. Ya. Sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Kebergantungan terhadap sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui akan memberikan kesan yang negatif terhadap ekonomi negara. Sebab apa? Benda ni akan habis. Akan habis. Yang kedua, permintaan bahan api yang tinggi terutamanya daripada penggunaan kenderaan bermotor mengakibatkan kos perbelanjaan negara meningkat. Baik, sumber tenaga boleh diperbaharui. Kesan dia pada ekonomi. Penggunaan sumber tenaga ini terbukti lebih cekap kerana boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan kos yang murah, selamat dan mesra pengguna. Mestilah kos murah kan. Angin tak perlu beli, air tak perlu beli, tenaga solar pun tak payah beli, sentiasa ada. Jadi hanya sediakan peralatan sahaja untuk menukarkan sumber tenaga ni kepada tenaga elektrik. Itu maksudnya menjimatkan kos ni. Lagi satu, dia selamat. Tak ada masalah. Tak ada masalah pencemaran dan sebagainya. Kedua, ini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan amalan di negara maju yang telah membangunkan industri ini sejak sekian lama. Kemudian kita lihat pula dari segi sosial. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini memberi impak terhadap peningkatan masalah sosial berkait rapat dengan penurunan tahap ekonomi negara. Apabila sumber tenaga ini berkurangan dan hampir kehabisan, ia menyebabkan kekurangan peluang pekerjaan disebabkan industri ini tidak dapat berkembang atau beroperasi. Itu dari segi sosial. Apabila sumber tenaga ni dah berkurang, dah semakin habis, satu hari nanti dia akan menyebabkan peluang pekerjaan tu semakin berkurang dalam industri ini. Untuk sumber tenaga boleh diperbaharui, meningkatkan kualiti hidup untuk kehidupan manusia dan biodiversiti umumnya. Aktiviti sosial dapat dijalankan dengan lebih sihat dan terancang disebabkan kesan alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar. Kalau kita menggunakan bahan-bahan sumber tenaga boleh diperbaharui ini, dia tidak mencemarkan angin. Dia tak mencemarkan air pun tidak mencemarkan. Tetapi air boleh dicemarkan. Dia tak mencemarkan. Kemudian apa? Solar. Solar juga tidak mencemarkan apabila digunakan. Dia terus boleh ditukar kepada tenaga elektrik, sumber-sumber ni tadi. Berbeza dengan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Apabila kita menggunakan diesel, petrol, gas asli, apabila kita nak menjana menghasilkan tenaga elektrik, pembakaran perlu dijalankan. Pembakaran dalaman enjin. Ini akan menghasilkan asap. Ini akan mencemarkan alam sekitar kan. Dari segi alam sekitar, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Kenaikan suhu dunia ini berkait rapat dengan aktiviti manusia yang mengganggu keseimbangan sistem bumi, khususnya sistem atmosfera. Dia mengganggu atmosfera ni. Antaranya adalah dengan penggunaan bahan api petrol pada kenderaan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Bahan api petrol yang digunakan pada kenderaan tadi, dia menghasilkan asap. Asap karbon dioksida, asap karbon monoksida dan sebagainya. Dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Baik. Untuk sumber tenaga boleh diperbaharui,
Penggunaan sumber tenaga ini dapat membantu memelihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Dia bukan tak memberi kesan buruk, tetapi kesan buruk dia itu berada pada tahap paling minima, paling sedikit, ya. Dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup. Apabila alam sekitar tak tercemar, ya, dia dapat memberikan keselesaan, meningkatkan dan melindungkan ekosistem. Kemudian meningkatkan kualiti udara dan air. Dengan menggunakan sumber tenaga boleh diperbarui ini, dia akan meningkatkan kualiti udara kerana tidak ada asap yang dilepaskan, ya. Begitu juga dengan air. Keperluan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Kenapa perlunya kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui dalam penjanaan tenaga elektrik? Apa manfaatnya penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dalam penjanaan tenaga elektrik? Apakah masih ada implikasi negatif dengan menjadikan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui sebagai sumber utama penjanaan elektrik? Baik, kita lihat sini. Dalam rajah 3.3, keperluan terhadap tenaga yang boleh diperbaharui. Baik, kalau kita lihat sini, ada 4 keperluan tenaga yang boleh diperbaharui ini. Baik. Pertamanya, untuk mengurangkan pencemaran. Yang kedua, menjimatkan kos. Ketiga, mengelakkan pembaziran. Dan yang terakhir sekali ialah sumber sedia ada. Itu ialah keperluan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Ada 4 semua dia. Baik, saya harap semua telah pun faham apa yang telah saya terangkan tadi.